Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menunjukkan satu tutorial bagaimana untuk menggunakan tool burn dan dodge ini dengan kaedah yang betul. Dan di mana di sana saya akan menunjukkan beberapa kaedah dan teknik yang lain selain daripada cara asas untuk melakukan burn dan dodge. Saya akan menunjukkan 3 jenis teknik. Dan sebelum itu saya akan menunjukkan cara asas bagaimana menggunakan tool burn dan dodge ini, kerana saya yakin dan percaya di sana ada kawan-kawan kita yang tidak pernah menggunakan Photoshop tetapi mahu cuba menggunakan Photoshop ini, ataupun yang baru nak berjinak-jinak dengan bidang editing kemudian nak menggunakan Photoshop ini, tidak biasa dengan tool burn dan dodge ini. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang, okey, kita duplicate dahulu background copy. Okey, kenapa perlu background copy? Kenapa kita kena duplicate dahulu background asal? Ini adalah kerana kita akan menggunakan background copy untuk kita edit gambar kita. Kita tidak mahu mengotorkan gambar yang asal. Kita tidak mahu menghilangkan pixel dia. Kita tidak mahu merosakkan gambar asal ini. Sebab itu kita melakukan editing di atas gambar yang kita telah copy tadi. Sebab setiap editing bila anda nak buat, anda perlu copy dahulu supaya dia menjadi satu recovery, supaya untuk menjadi penyelamat kepada anda lah. Ini akan memudahkan kerja anda. Kalau anda tidak copy dahulu background, boleh anda melakukan editing, tetapi jika berlaku kesilapan ataupun kesalahan, ia akan menyusahkan anda nanti. Okey, bila kita dah copy background, kemudian kita ambil burn tool. Burn tool ini ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri saya ni ada panel, yang mana dalam panel ini terdapat beberapa jenis tool yang digunakan untuk editing, dan saya akan tumpukan perhatian kepada burn tool, tool yang ini. Gambar tangan ini, dan ia berada pada tool yang ke-14. Dan di sini kita lihat ada 3 jenis tool: dodge tool, burn tool dan sponge tool. Tetapi kalau anda tak nampak gambar tangan ini, kemungkinan kita menggunakan dodge tool dan dia akan berubah kepada gambar kanta. Okey, kalau kita menggunakan sponge tool, dia akan berubah kepada gambar span. So bila kita nak menggunakan burn tool, kita klik pada burn tool, dia akan menjadi gambar tangan. Di sinilah gambar tangan berada. Nanti anda tercari-cari pula dekat mana gambar tangan ni. Sebab itu saya bagi tahu kepada anda, di dalam burn tool ada 3 jenis tool. Okey, ingat 3 jenis tool dan anda akan dapat mencari tool tangan ini dengan mudah. Okey, anda klik pada burn tool, kemudian anda burnkan di tempat mana yang anda rasa perlu. Okey, di sini saya cuba burnkan dan di sini ada exposure. Exposure ini kegunaan dia untuk menebalkan ataupun menipiskan kita punya kesan burn ataupun dodge. Okey, di sini saya punya exposure adalah 19%. Saya naikkan sedikit kerana 19% ini tidak berapa menampakkan kesan burn. Saya menaikkan sedikit kepada 40%. Okey, kemudian saya burnkan di tempat mana yang saya mahu. Contohnya di tangan. Okey, ada sedikit di sini rambut. Kemudian di bahagian mata, bawah mata kita menampakkan shadow. Okey, di sini. Kemudian di sini, ataupun mungkin di sini. Okay. Ataupun di tempat mana-mana yang anda rasa anda perlu untuk burnkan. Saya rasa anda adalah orang yang lebih kreatif untuk menentukan di tempat mana yang anda nak burnkan, sebab anda mempunyai gambar dan anda tahu dan cita rasa anda bagaimana untuk anda burnkan gambar anda sendiri. Dan saya ingin menunjukkan di sini beberapa teknik simple lah, beberapa cara simple lah. Okey. Di sini ada mata. Gambar mata ini gambar mata sedang melihat. Okey, apa kegunaan gambar mata ini? Gambar mata ini adalah untuk menunjukkan tempat di mana kita melakukan editing, sama ada perubahan ataupun tidak. Kita klik gambar mata ini, jadikan dia invisible, kemudian visible balik. Okey, kita akan lihat ada perubahan di situ. Kita try banyak kali, kita invisible, visible.
Okay, invisible, visible, dan kemudian kita akan nampak perubahan yang ada di dalam gambar ini berlainan daripada gambar yang asal tadi yang kita telah buat. Okey, itu adalah teknik yang asas untuk melakukan burn dan dodge. Okey, dodge pula adalah lebih kurang sama juga macam mana kita menggunakan tool burn, sebab burn ini dia menggelapkan gambar dan juga memberikan kesan seperti seolah-olah macam gambar terbakar sedikit lah. Gambar terbakar sedikit. Okey, kalau kita gunakan dodge tool ini adalah tool untuk yang menerangkan gambar kita sedikit. Di mana kita nak menerangkan gambar, contoh kalau kita gambar di sini, kita terangkan di sini, kita terangkan di sini. Okey, kita berikan kesan terang di sini. Okey, kita akan lihat balik. Okey, anda nampak perubahan. Perubahan antara gambar asal dengan gambar yang telah kita edit. Okey, gambar yang telah kita edit nampak lebih menarik dan lebih baik daripada gambar yang asal, kerana gambar yang telah kita edit ini nampak lebih dramatik. Okey, itu adalah cara asas untuk melakukan dodge dan burn. Okey, saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk melakukan dodge dan burn ini dengan kaedah yang lain daripada cara asas tadi. Pertama sekali, duplicate background seperti mana step yang pertama tadi, step asas tadi. Okey, duplicate. Okey, kemudian kita buat satu layer kosong. Klik di sini. Di sini ada create a new layer. Okey, kita create satu layer kosong dan kita akan dapat lihat layer kosong akan muncul di sini di atas background copy. Kemudian kita pergi kepada edit. Kita pergi kepada fill. Kemudian di sini akan muncul kotak fill. Okey, di sini ada di contents kita usekan dengan 50% grey. Dan di sini ada black, ada white, tetapi kita mahu pilih 50% grey. Kemudian kita klik OK. Dan kita akan dapat lihat background layer kosong tadi berubah menjadi color grey sepenuhnya. Kemudian apa yang kita perlu lakukan? Okey, kita perlu lakukan, kita pergi kepada blending mode ini. Ini blending mode. Okey, kita klik pada sini blending mode ini, kemudian kita tukarkan kepada overlay. Dan kita akan dapat lihat gambar yang grey tadi bertukar menjadi gambar yang kita yang asal tadi. Okey, kemudian apa yang kita perlu lakukan? Kita pilih tool burn. Kemudian kita burnkan di tempat mana yang kita rasakan perlu. Okey, kita burnkan di sini, kita burnkan di sini, kemudian di sini. Okey, tengok perubahan yang berlaku. Klik pada mata ini, invisible, visible. Invisible, visible. Okey, kita nampak ada perubahan. Okey, ada orang yang bertanyakan kepada saya, kenapakah kita gunakan layer kosong ini? Sedangkan teknik asas tanpa menggunakan layer kosong ini, menggunakan background copy sahaja pun, kita boleh melakukan tool, kita boleh menggunakan burn dan dodge untuk burnkan ataupun untuk dodgekan sesuatu gambar. Okey. Ini adalah kerana di sini tersimpan rahsianya kenapa kita gunakan layer kosong ini yang bergreykan dengan 50%. Okey. Kalau kita menggunakan burn tool ataupun dodge tool untuk melakukan burn ataupun dodge di gambar kita, kita akan boleh burnkan ataupun dodgekan gambar kita ini dengan jayanya, dengan baiklah. Kita akan dapat melakukan burn dengan baik. Tetapi apabila kita melakukan burn dengan menggunakan brush, ia tidak akan berlaku dengan baiklah. Sebab apa? Sebab dia akan mematikan piksel gambar kita. Okey. Kita burnkan dengan maksimum yang mungkin dengan menggunakan brush tool. Okey, dia akan kelihatan seperti gambar ini, putih, dan kemudian dia mematikan ataupun merosakkan gambar kita. Tetapi apabila kita menggunakan layer kosong, walaupun kita menggunakan brush, ia tidak akan merosakkan gambar kita. Contoh, saya kembalikan kepada gambar asal. Okey, saya delete di sini.
Okey, saya duplicate kembali background. Okey, layer kosong di sini. Kita gunakan brush tool untuk burnkan di tempat mana yang kita rasa kita nak burnkan. Kita dodgekan dekat tempat mana yang kita nak dodgekan, ataupun kalau kita nak burnkan, kita boleh burnkan dengan color hitam sebab di sini ada color putih. Bila color putih dia akan jadi dodge. Kalau kita nak burnkan dia, kita perlu tukar foreground ini kepada color hitam. Kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, dia akan jadi color hitam. Okey, kemudian kita burnkan. Okey, di sini perbezaan dia. Okey, bila kita burnkan dengan maksimum mungkin, dia tidak merosakkan gambar kita. Tetapi dia akan memberikan kesan gelap. Tetapi dia tidak merosakkan gambar kita seperti mana kita menggunakan background copy, kita gunakan brush tool dengan color yang hitam, kita burnkan di sini, kita lihat perubahannya. Apa yang akan jadi pada gambar kita? Gambar matanya pun tak nampak. Betul? Okey, ini akan merosakkan gambar kita. Kadang-kadang ada orang yang suka burnkan dengan color yang gelap seperti ini. Itu mungkin ikut kreativiti masing-masing. Okey. Apa keistimewaan menggunakan brush tool ini? Okey, kenapa kita tak menggunakan burn tool saja? Okey, keistimewaannya ada. Keistimewaannya adalah kerana bila kita menggunakan burn tool ataupun dodge tool, dia akan menukarkan gambar kita menjadi cerah ataupun gelap. Itu saja. Tetapi kita tidak boleh menggunakan color lain selain daripada hitam dan putih. Okey, anda faham di situ? Okey, kita tidak boleh menggunakan burn tool dengan menggunakan color yang lain selain daripada hitam dan putih, iaitu putih untuk dodge, hitam untuk burn. Tetapi dengan menggunakan brush, kita boleh tukarkan color untuk kita burnkan dengan color yang lain. Contoh, saya burnkan dengan color biru. Contoh. Okey, saya burnkan di sini dengan menggunakan brush tool. Okey, opacity 33%. Kemudian saya burnkan. Okey, di sini kalau kita menggunakan background copy, dia akan merosakkan gambar yang ada di sini. Tetapi apabila kita menggunakan layer kosong dengan greykan 50%, kita akan dapat lihat perubahan tidak seperti gambar tadi yang kita buat dekat background tadi. Okey, inilah yang akan terjadi pada gambar kita. Walaupun kita naikkan opacity pada tahap yang maksimum, dia tidak akan merosakkan gambar kita, tetapi dia akan menggelapkan gambar kita sedikit dengan color yang lebih dramatik. Seperti ini. Okey, anda lihat perubahan. Okey, saya burnkan dengan maksimum mungkin. Saya klik sampai maksimum dan tidak berlaku apa-apa yang boleh merosakkan gambar. Dia still akan nampak juga dia punya pixel dia, gambar rambut dia akan tak nampak. Berbanding dengan kita menggunakan background copy. Okey, kita burnkan di sini, dia akan merosakkan gambar kita. Itulah keistimewaan kita menggunakan layer kosong dengan grey 50%. Kita boleh menggunakan brush tool dengan menggunakan color-color lain untuk burnkan gambar tersebut. Selain daripada kita menggunakan burn tool yang kita menggunakan color hitam ataupun dodge dengan color putih, kita boleh menggunakan brush untuk burnkan, untuk dodgekan gambar kita seperti ini di sini, dan dia tidak merosakkan gambar. Okey, itu yang saya ingin beritahu kepada anda pada hari ini. Itu adalah teknik yang pertama untuk melakukan burn dan dodge. Sebenarnya burn dan dodge ini tidak banyak beza. Tidak ada banyak beza. Burn adalah untuk menggelapkan gambar, dodge tool adalah untuk mencerahkan gambar. Okey. Kita mencerahkan gambar dengan color putih. Kita burnkan gambar dengan color hitam. Tetapi kita boleh dodgekan gambar kita dengan color lain selain daripada color putih. Kita boleh burnkan gambar kita ini selain daripada color hitam dengan menggunakan layer kosong
greykan 50%, kemudian kita gunakan brush tool untuk mendapatkan color lain untuk kita burnkan gambar kita. Okey, itu anda sudah jelas? Okey. Okey, kalau anda sudah jelas, okey, saya akan pergi kepada teknik yang kedua. Teknik yang kedua ini adalah teknik untuk burnkan gambar kita ataupun dodgekan gambar kita dengan menggunakan curve. Okey, kita pergi kepada teknik yang kedua, iaitu teknik dengan menggunakan curve untuk kita burnkan dan dodgekan gambar kita ini. Apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita copy background ini sebanyak 2 kali. Kemudian kita pergi kepada image, adjustment, curve. Okey, box curve akan muncul di sini. Kemudian apa step yang seterusnya yang kita perlu lakukan? Kita halakan kita punya mouse ini di tengah-tengah. Kita tarik ke bawah untuk menggelapkan gambar kita. Kemudian kita klik OK. Di sini ada layer mask. Okey, layer mask ni untuk apa? Okey. Saya akan jelaskan kegunaan dan fungsi layer mask ini pada tutorial akan datang. Kerana ia ada penjelasan yang agak panjang di situ. Dan pada hari ini seperti biasa saya ingin menerangkan tentang burn dan dodge dengan menggunakan curve pada teknik yang kedua ini. Okey. Kemudian kita klik kepada layer mask ini dan di sini akan muncul layer mask yang berkala putih. Okey, kita hendak menukarkan layer mask berkala putih ini dengan color hitam. Bagaimana untuk invertkan dia dengan color hitam? Okey, kita invertkan dia dengan menukarkan ianya foreground putih, background kita tukar kepada hitam. Okey, bagaimana untuk kita menukarkannya kalau background dia jadi putih? Okey, kita boleh klik di sini, dia akan tukar. Dia akan menukarkan color. Okey, kita setkan dengan color hitam. Kemudian di keyboard kita klik command delete di Mac, control delete di PC. Okey, kita deletekan dan dia akan bertukar menjadi hitam. Okey, kemudian apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah dengan kita mengambil tool eraser. Kemudian kita tukarkan foreground, ini foreground kepada color hitam. Kemudian kita burnkan di tempat mana yang kita rasa kita nak burnkan dia. Okey, di situ kita akan nampak kesan burn yang telah kita lakukan. Okey, kita lihat perubahan. Ada perubahan di situ. Jadi apa yang kita perlu lakukan sekarang? Okey, saya akan tumpukan perhatian kepada dodge pula sebab burn kita dah selesai kan. Kemudian kita akan pergi kepada dodge. Kita perlu klik command E di Mac, control E di PC. Okey, dia akan combinekan gambar tadi dengan gambar yang telah kita edit. Okey, ini juga kita akan lakukan seperti tadi. Kita duplicate satu lagi copy. Kemudian kita pergi kepada image, adjustment, curve. Di sini ada box curve akan terbuka. Kemudian kita pergi kepada tengah ini, kita tarik ke atas untuk mencerahkan gambar. Kemudian kita klik OK. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlukan layer mask untuk kita letakkan di sini. Kita klik layer mask. Okey, di sini ada color putih. Kemudian kita nak menukarkan dia menjadi hitam. Bagaimana? Okey, saya telah ajar tadi. Okey, kita tukarkan background ini kepada color hitam. Sekarang dia jadi dia color putih. Okey, kita klik pada sini untuk menjadikan background ini color hitam. Kemudian command delete di Mac, control delete di PC. Okey, dia akan menjadi gambar yang seperti yang kita telah edit tadi dengan kita burnkan di sini. Kesan burn di sini. Okey, kemudian apa yang kita perlu lakukan? Okey, kita perlu klik kepada tool eraser. Pastikan foreground di sini color hitam. Kita change dia, tukarkan dia. Okey, kemudian kita select dekat mana yang kita rasa kita nak cerahkan.
Kita klik di sini dan juga di sini. Okey. Kita lihat perubahan yang telah kita lakukan. Okey. Ada perubahan di situ. Okey. Okey, begitulah cara untuk menggunakan tool dodge dan burn dengan menggunakan curve. Okey, itu adalah teknik yang kedua yang saya ajarkan kepada anda, dan ada satu lagi teknik yang saya akan tunjukkan. Teknik ini adalah teknik yang lebih dramatik, lebih hebat, lebih fantastik untuk anda ketahui. Okey. Apa bezanya kaedah yang kedua ini dengan kaedah yang pertama tadi, dengan kita menggunakan uh, layer kosong dengan grey 50%? Apa beza dia di sini? Okay, beza dia di sini, kita boleh menambahkan warna di tempat yang kita burn, dan kita boleh menambahkan warna lain di tempat yang kita dodge. Okay, cara dia bagaimana? Okay, kita klik Command E untuk kita blendkan dengan layer yang sebelumnya, ataupun Ctrl E di PC. Okey. Kemudian kita duplicate satu lagi copy seperti tadi. Kita pergi kepada Image, Adjustment, Curve. Di sini box curve akan terbuka. Kemudian kita pergi kepada Channel. Di channel ini telah disetkan dengan RGB. Okey, kita klik kepada RGB, kita akan nampak ada 3 color, iaitu red, green dan blue. Kita klik kepada color red, kita naikkan sedikit untuk menjadikan ia kemerah-merahan. Okey, saya tidak mahu ubah di sini dan juga di sini ataupun di mana-mana. Nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk menggunakan curve ini dengan baik. Tetapi pada kali ini saya akan tumpukan kepada burn dan dodge dengan menggunakan curve, dan saya akan ajarkan kepada anda bagaimana untuk memberikan sedikit kesan color di atas gambar kita tadi. Setelah itu kita klik OK. Seperti biasa, kita gunakan layer mask. Klik layer mask. Di sini kita tukarkan kepada color hitam, iaitu dengan setkan background dengan color hitam. Kemudian command delete di Mac, control delete di PC. Okey. Kemudian kita ambil tool eraser. Pastikan foreground ini disetkan dengan color hitam. Kita tukarkan. Kemudian kita padam dekat mana kita nak. Kita burnkan dekat mana yang kita nak lah. Okey, di sini, ataupun di sini, ataupun di sini. Dia akan menjadi kemerah-merahan. Okey, seterusnya seperti yang saya katakan tadi juga, kita Command E untuk blendkan balik ataupun Ctrl E di PC. Okey, kemudian kita pergi kepada layer 1 ini, kita duplicate balik. Okey, kemudian kita pergi kepada Image, Adjustment, Curve. Kemudian kita pergi kepada channel RGB ini, klik, kita ambil green, kita turunkan sedikit ataupun kita naikkan sedikit, ikut citra masing-masing. Okey, kemudian kita klik OK. Kita tambahkan layer mask di sini. Kita tukarkan layer mask putih ini dengan color hitam. Kita setkan background dengan color hitam dahulu. Command delete di Mac, Control delete di PC. Kemudian ia akan menjadi gambar yang seperti sebelum ini, layer 1 ini. Okey, kemudian kita klik tool eraser. Pastikan foreground kita setkan dengan color hitam. Kita changekan dia dengan color hitam. Kemudian kita burnkan dekat mana yang kita rasa kita nak burnkan dengan color hijau tadi. Dia akan jadi hijau. Dia akan burnkan dengan color hijau. Okey. Okey. Itu adalah keistimewaan burn dengan menggunakan curve, yang mana kita boleh menukarkan color selain daripada kita menggunakan color putih dengan hitam. Okey, kita pergi kepada teknik yang kedua, iaitu teknik dengan menggunakan curve untuk kita burnkan dan dodgekan gambar kita ini. Apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita copy background ini sebanyak 2 kali.
Kemudian kita pergi kepada image, adjustment, curve. Okey, box curve akan muncul di sini. Kemudian apa step yang seterusnya yang kita perlu lakukan? Kita halakan kita punya mouse ini di tengah-tengah. Kita tarik ke bawah untuk menggelapkan gambar kita. Kemudian kita klik OK. Di sini ada layer mask. Okey, layer mask ni untuk apa? Okey. Saya akan jelaskan kegunaan dan fungsi layer mask ini pada tutorial akan datang. Kerana ia ada penjelasan yang agak panjang di situ. Dan pada hari ini seperti biasa saya ingin menerangkan tentang burn dan dodge dengan menggunakan curve pada teknik yang kedua ini. Okey. Kemudian kita klik kepada layer mask ini dan di sini akan muncul layer mask yang berkala putih. Okey, kita hendak menukarkan layer mask berkala putih ini dengan color hitam. Bagaimana untuk invertkan dia dengan color hitam? Okey, kita invertkan dia dengan menukarkan ianya foreground putih, background kita tukar kepada hitam. Okey, bagaimana untuk kita menukarkannya kalau background dia jadi putih? Okey, kita boleh klik di sini, dia akan tukar. Dia akan menukarkan color. Okey, kita setkan dengan color hitam. Kemudian di keyboard kita klik command delete di Mac, control delete di PC. Okey, kita deletekan dan dia akan bertukar menjadi hitam. Okey, kemudian apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah dengan kita mengambil tool eraser. Kemudian kita tukarkan foreground, ini foreground kepada color hitam. Kemudian kita burnkan di tempat mana yang kita rasa kita nak burnkan dia. Okey, di situ kita akan nampak kesan burn yang telah kita lakukan. Okey, kita lihat perubahan. Ada perubahan di situ. Jadi apa yang kita perlu lakukan sekarang? Okey, saya akan tumpukan perhatian kepada dodge pula sebab burn kita dah selesai kan. Kemudian kita akan pergi kepada dodge. Kita perlu klik command E di Mac, control E di PC. Okey, dia akan combinekan gambar tadi dengan gambar yang telah kita edit. Okey, ini juga kita akan lakukan seperti tadi. Kita duplicate satu lagi copy. Kemudian kita pergi kepada image, adjustment, curve. Di sini ada box curve akan terbuka. Kemudian kita pergi kepada tengah ini, kita tarik ke atas untuk mencerahkan gambar. Kemudian kita klik OK. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlukan layer mask untuk kita letakkan di sini. Kita klik layer mask. Okey, di sini ada color putih. Kemudian kita nak menukarkan dia menjadi hitam. Bagaimana? Okey, saya telah ajar tadi. Okey, kita tukarkan background ini kepada color hitam. Sekarang dia jadi dia color putih. Okey, kita klik pada sini untuk menjadikan background ini color hitam. Kemudian command delete di Mac, control delete di PC. Okey, dia akan menjadi gambar yang seperti yang kita telah edit tadi dengan kita burnkan di sini. Kesan burn di sini. Okey, kemudian apa yang kita perlu lakukan? Okey, kita perlu klik kepada tool eraser. Pastikan foreground di sini color hitam. Kita change dia, tukarkan dia. Okey, kemudian kita select dekat mana yang kita rasa kita nak cerahkan. Kita klik di sini dan juga di sini. Okey, kita lihat perubahan yang telah kita lakukan. Okey, ada perubahan di situ. Okey, begitulah cara untuk menggunakan tool dodge dan burn dengan menggunakan curve. Okey, itu adalah teknik yang kedua yang saya ajarkan kepada anda dan ada satu lagi teknik yang saya akan tunjukkan. Teknik ini adalah teknik yang lebih dramatik, lebih hebat, lebih fantastik untuk anda ketahui. Okey. Apa bezanya kaedah yang kedua ini dengan kaedah yang pertama tadi dengan kita menggunakan
layer kosong dengan grey 50%. Apa beza dia di sini? Okay, beza dia di sini, kita boleh menambahkan warna di tempat yang kita burn dan kita boleh menambahkan warna lain di tempat yang kita dodge. Okay, cara dia bagaimana? Okay, kita klik Command E untuk kita blendkan dengan layer yang sebelumnya, ataupun Control E di PC. Okay. Kemudian kita duplicate satu lagi copy seperti tadi. Kita pergi kepada Image, Adjustment, Curve. Di sini box curve akan terbuka. Kemudian kita pergi kepada Channel. Di channel ini telah disetkan dengan RGB. Okey, kita klik kepada RGB, kita akan nampak ada 3 color, iaitu red, green dan blue. Kita klik kepada color red, kita naikkan sedikit untuk menjadikan ia kemerah-merahan. Okey, saya tidak mahu ubah di sini dan juga di sini ataupun di mana-mana. Nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk menggunakan curve ini dengan baik. Tetapi pada kali ini saya akan tumpukan kepada burn dan dodge dengan menggunakan curve, dan saya akan ajarkan kepada anda bagaimana untuk memberikan sedikit kesan color di atas gambar kita tadi. Setelah itu kita klik OK. Seperti biasa, kita gunakan layer mask. Klik layer mask. Di sini kita tukarkan kepada color hitam, iaitu dengan setkan background dengan color hitam. Kemudian command delete di Mac, control delete di PC. Okey. Kemudian kita ambil tool eraser. Pastikan foreground ini disetkan dengan color hitam. Kita tukarkan. Kemudian kita padam dekat mana yang kita nak. Kita burnkan dekat mana yang kita nak lah. Okey, di sini, ataupun di sini, ataupun di sini. Dia akan menjadi kemerah-merahan. Okey, seterusnya seperti yang saya katakan tadi juga, kita command E untuk blendkan balik ataupun control E di PC. Okey, kemudian kita pergi kepada layer 1 ini, kita duplicate balik. Okey, kemudian kita pergi kepada Image, Adjustment, Curve. Kemudian kita pergi kepada channel RGB ini, klik, kita ambil green, kita turunkan sedikit ataupun kita naikkan sedikit, ikut citra masing-masing. Okey, kemudian kita klik OK. Kita tambahkan layer mask di sini. Kita tukarkan layer mask putih ini dengan color hitam. Kita setkan background dengan color hitam dahulu. Command delete di Mac, Control delete di PC. Kemudian ia akan menjadi gambar yang seperti sebelum ini, layer 1 ini. Okey, kemudian kita klik tool eraser. Pastikan foreground kita setkan dengan color hitam. Kita changekan dia dengan color hitam. Kemudian kita burnkan dekat mana yang kita rasa kita nak burnkan dengan color hijau tadi. Dia akan jadi hijau. Dia akan burnkan dengan color hijau. Okey. Okey. Itu adalah keistimewaan burn dengan menggunakan curve, yang mana kita boleh menukarkan color selain daripada kita menggunakan color putih dengan hitam. Okey, kita pergi kepada kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga ini adalah satu kaedah yang saya rasa tak ramai orang tahu, tetapi kaedah ini amat membantu apabila kita melakukan editing. Tambahan pula apabila kita hendak mengenal pasti tempat-tempat yang sepatutnya kita perlu burn ataupun gelapkan, ataupun kita tambah shadow, tempat-tempat yang perlu kita tambah highlight, ataupun tempat-tempat yang perlu kita tambah dia punya mid-tone ya. Untuk mengenal pasti lebih mudah lah daripada kita menggunakan burn yang biasa, kita burn ikut suka-suka hati kita. Okey. Dan mungkin kaedah yang ketiga ini, kalau anda lebih kreatif, dia akan lebih mendatangkan impact yang lebih jauh lebih
lebih baik daripada kaedah yang pertama dengan yang kedua ataupun dengan yang asas tadi. Itu bergantung kepada bagaimana anda menggunakan burn dan dodge ini dengan kaedah yang saya akan tunjukkan ini. Okey, jadi saya akan tunjukkan dengan cara yang asas. Okey, kaedah 3 yang ketiga ini secara asas. Yang pertama sekali apa yang anda perlu buat, anda duplicate background. Kemudian di sini ada channel. Okey, menu channel sini anda perlu klik. Anda akan dapat lihat di sini ada RGB di atas sekali, red, green dan blue. Apa yang anda perlu buat di sini adalah di papan kekunci, papan keyboard anda. Okey, kalau anda menggunakan Mac, anda perlu tekan button command. Ataupun kalau anda menggunakan PC, anda perlu tekan button control. Okey. Okey. Command, okey, tekan command, kemudian anda klik pada RGB. Okey, gambar yang ada warna ini. Klik pada RGB. Apa yang anda akan dapat lihat di sini? Okey, sebentar lagi kita akan dapat lihat di tempat yang cerah itu akan di-highlightkan. Sebentar. Okey. Okey, kita dapat lihat di sini tempat yang cerah ini, okey, di sini telah di-highlightkan. Kita dapat lihat di sini di-highlightkan. Sedangkan di tempat yang gelap ini tidak di-highlightkan. Ini bermaksud, okey, tempat yang telah di-highlightkan ini adalah tempat yang akan kita dodgekan. Manakala tempat yang gelap ini, tempat yang akan kita burnkan nanti. Okey, bagaimanakah ia berlaku? Okey, sebentar lagi nanti kita akan dapat lihat dan kita akan dapat faham bagaimana ia berlaku. Okey, apa yang perlu anda buat sekarang adalah, okey, anda perlu copy highlight ini ke menu layer di sini. Yang mana anda akan pastekan highlight yang telah anda buat ini di atas gambar ini. Okey, bagaimana untuk kita pastekan highlight yang telah kita buat ini di atas gambar ini? Okey, cara dia adalah pergi kepada channel. Kemudian di sini ada menu layer, klik pada layer, new, kemudian anda pergi kepada layer via copy. Anda klik, kemudian anda lihat di bahagian menu layer ini, anda akan dapati apa yang anda highlightkan di menu channel ini tadi, di sini, okey, anda telah pastekan di menu layer ini. Bagaimana kita nak melihat hasil daripada apa yang kita paste tadi di sini? Okey, cara dia adalah dengan menekan di keyboard kita button alternate option kalau di Mac, kalau di PC tekan option, kemudian anda klik kepada gambar mata ini. Dan kita akan dapat lihat hasil yang telah kita pastekan di sini tadi. Okey, inilah hasil dia. Tetapi ia tidak sampai di situ saja. Kita ada beberapa step lagi untuk kita sudahkan kita punya gambar ini untuk lebih jelas kepada anda bagaimana untuk menggunakan burn dan dodge dengan teknik ini. Okey, kemudian kita kembalikan ia kepada pada yang asal tadi. Okey, kita aktifkan semua mata yang ada di sini. Cara dia adalah dengan kita tekan alternate option di Mac, kemudian kita tekan gambar mata ini. Ataupun kalau di PC, kita tekan option, kemudian kita tekan gambar mata ini. Okey, dia akan kembali kepada gambar yang telah kita buat tadilah sebelum ini. Okey, langkah seterusnya adalah kita pergi kepada channel. Okey, di keyboard anda tekan command. Kalau di Mac, kalau di PC, anda tekan control. Okey, anda klik kepada RGB. Okey, sama seperti tadi. Okey, tetapi kali ini kita akan highlightkan di kawasan yang gelap ini sahaja. Kita tidak mahu highlight di kawasan yang cerah ini sama seperti tadi. Kita mahu di kawasan gelap ini di-highlightkan. Bagaimana kita nak highlightkan di kawasan yang gelap ini? Okey, cara dia kita pergi kepada
select. Kemudian di sini ada banyak menu, kita pergi kepada menu inverse. Kita klik, kemudian dia telah inversekan highlight tadi daripada tempat yang cerah tadi, dia telah highlightkan di tempat yang gelap tadi. Okey. Anda dapat lihat di sini, okey, ini tempat cerah tadi. Ini adalah tempat yang tidak di-highlightkan. Tetapi di sini di bahagian gelap ini, okey, dia di-highlightkan di tepi ini. Kemudian di sini dia di-highlightkan di tempat-tempat dan kawasan-kawasan yang gelap sahaja. Contohnya seperti di sini. Okey, jadi apa yang kita perlu buat sekarang? Sama seperti step tadi. Okey, cara dia adalah dengan kita pergi kepada layer, new, layer via copy. Klik. Kemudian dia telah menghasilkan satu layer yang telah kita pastekan di menu layer ini, iaitu layer kedua. Okey, di layer yang pertama ini kita namakan dia sebagai screen. Di layer yang kedua ini kita namakan dia sebagai multiply. Okey, kemudian kita select screen ini, kita tekan di keyboard kita command, kemudian kita klik di layer screen untuk kita highlightkan kedua-dua layer ini. Ataupun kalau di PC, anda boleh tekan control, kemudian anda klik pada screen. Okey, anda boleh highlightkan kedua-dua ini. Okey, contohnya seperti ini. Okey, tiada yang highlight. Okey, saya klik pada command di Mac ataupun kalau di PC, klik pada control, tekan, jangan lepas. Kemudian klik multiply, kemudian klik pada screen. Okey, jangan lepas di keyboard, kemudian anda baru lepaskan button di keyboard tadi. Okey. Kemudian kita groupkan kedua-dua layer ini. Command G di Mac ataupun Ctrl G di PC. Dan gambar yang kedua-dua layer tadi telah digroupkan di dalam satu folder. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat? Kita buka folder ini. Di sini ada dua, multiply dan screen yang telah kita groupkan di dalam satu folder ini. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang adalah pergi kepada multiply, tukarkan blending mode ini kepada mode multiply. Dan di screen pula, layer screen ini, tukarkan blending mode dia kepada screen. Okey. Kemudian kita tutup folder ini. Okey, langkah seterusnya apa yang perlu anda buat? Yang pertama sekali anda perlu buat, anda perlu pastikan di folder ini, okey, di folder group ini anda letakkan layer mask di sebelahnya. Cara dia bagaimana? Cara dia, anda pergi ke bawah ini, anda dapatkan layer mask, anda klik, kemudian akan keluar kotak layer mask di sini yang berkala putih. Kita tidak mahu layer mask ini berkala putih. Kita mahu invertkan dia dengan warna hitam. Bagaimana cara untuk invertkan dia dengan color hitam? Cara dia seperti yang saya ajarkan sebelum ini, dengan cara kita menekan di keyboard di Mac, anda boleh tekan ke kunci command delete, ataupun kalau di PC anda boleh tekan control delete dan pastikan background di sini berkala hitam. Tetapi pada kali ini, okey, saya nak ajarkan anda bagaimana untuk mendapatkan layer mask yang berkala hitam tanpa anda perlu lakukan banyak step dengan anda perlu invertkan dia kepada hitam. Okey, sebelum itu kita undo balik ini kepada bentuk asalnya tanpa ada layer mask. Kemudian anda tekan di keyboard anda. Kalau di Mac anda tekan alternate option, kemudian anda klik pada layer mask ini. Kalau di PC anda tekan option, okey, kemudian anda klik di layer mask ini juga. Okey, kita klik di layer mask ini. Okey, kita akan dapatkan layer mask yang berkala hitam.
Kenapa saya tidak beritahu daripada awal lagi? Kerana saya lebih suka anda dapat banyak step ataupun banyak teknik bagaimana untuk melakukan sesuatu yang sama tetapi dengan kaedah yang berbeza. Okey, langkah yang terakhir dan saya janji, okey, ini adalah langkah yang terakhir dan tak ada langkah-langkah lain lagi. Okey, ini adalah langkah yang terakhir, saya janji. Okey, langkah yang terakhir adalah dengan kita klik kepada menu burn, klik burn. Okey, kemudian kita burnkan di tempat mana yang kita rasa kita nak burn. Dan kita akan nampak ada perubahan di situ berlaku. Kemudian kita burnkan di sini dan juga di sini. Okey, di sini kita nampak dia semakin cerah. Okey, ini adalah dodge yang kita lakukan tadi, yang kita telah hasilkan tadi. Ini adalah dodge yang telah kita hasilkan tadi. Dan di sini anda akan dapat lihat ia semakin gelap. Okey, kenapa ia menjadi gelap? Ini adalah kerana burn yang telah kita hasilkan tadi. Kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil yang telah kita lakukan tadi. Okey, di kawasan gelap ini adalah hasil daripada burn. Di kawasan yang cerah ini adalah hasil daripada dodge. Okey, itulah cara yang ketiga bagaimana untuk kita melakukan burn dan dodge. Sudah semestinya pada episod yang akan datang, pada tutorial yang akan datang, saya akan membawakan lagi teknik-teknik dan rahsia-rahsia bagaimana untuk kita melakukan untuk mendapatkan gambar yang terbaik di dalam editing dengan menggunakan Photoshop ini, insya-Allah. Untuk kita lebih jelas melihat perubahan antara gambar yang telah kita hasilkan ini, yang telah kita siapkan ini dengan gambar yang asal tadi, cara dia adalah dengan kita di kekunci di keyboard Mac, okey, anda perlu tekan alternate option, kemudian anda klik kepada mata ini di layer ini, layer yang asal ni lah, yang original. Okey, anda klik. Dan juga kepada pengguna yang menggunakan PC, anda boleh klik option, kemudian anda klik di mata ini. Okey, anda akan dapat lihat perubahan yang ketara sangat berlaku pada gambar ini. Hasil yang telah kita hasilkan bertungkus lumus, sudah pastinya mendapatkan gambar yang lebih dramatik, lebih cantik daripada gambar yang asal tadi. Dan ini adalah beberapa teknik yang saya ajarkan kepada anda, di mana di sana ada banyak lagi teknik tak semestinya berkenaan dengan burn dan dodge, tetapi berkenaan dengan pelajaran-pelajaran lain tentang Photoshop. Saya akan ajarkan kepada anda semua bagaimana untuk menggunakan tool-tool yang ada di sini. Okey, selain daripada itu, saya akan ajarkan anda bagaimana teknik-teknik untuk mengedit gambar, okey, mengolah warna. Kemudian kalau anda lihat di website-website fotografi, mereka ada gambar-gambar yang di mana di sana backgroundnya ada macam seolah-olah ada color coklat yang membaluti gambar itu. Dan saya akan ajarkan bagaimana untuk mendapatkan color-color begitu. Ataupun anda pernah melihat gambar-gambar perkahwinan yang mereka edit, dan saya akan ceritakan bagaimana efek-efek itu berlaku, dan saya akan ajarkan kepada anda bagaimana untuk mendapatkan efek-efek tersebut. Okey, sehingga kita berjumpa di lain episod. Saya Fir Muhammad dengan ini mengundurkan diri. Okey, diharapkan anda semua enjoy. Harap anda dapat bersabar dan menantikan tutorial saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.